Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan Pak Chu. Pada kali ini Pak Chu nak menceritakan tentang air bawah tanah. Semenjak 2 menjak ini bermacam-macam isu yang berkaitan dengan air bawah tanah. Jadi air bawah tanah, air yang terkumpul ataupun terkumpul di bawah permukaan bumi. Jadi itu kita panggil sebagai air bawah tanah. Air bawah tanah ini adalah boleh memberi manfaat kepada manusia dan juga kepada flora dan fauna yang ada di atas muka bumi. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahawa di atas permukaan bumi kita ini 71% ataupun 71% adalah di adanya air. Cuma kita ada dalam 29% sahaja adalah daratan secara total, secara total. Serupa dengan badan kita. Kita cuma ada lebih kurang 60% adalah air. Yang lebih itu adalah kita punya inilah tulang-tulang dan sebagainya. Macam tu lebih kurang proportion dia hampir-hampir sama di antara bumi dan juga kita sebagai manusia. Mana kalau kita ni tak ada air, memang tak boleh hidup. Kena ada air. Kalau kita tak ada makanan, boleh lagi kita survive. Tapi kalau kita tak ada air minum, maka kita tak boleh survive. Sebab air itulah boleh menghidupkan manusia ataupun insan dan juga tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan-haiwan yang melata di atas muka bumi ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa air yang ada di bumi ini adalah lebih kurang dalam berapa persen adalah terdiri daripada air laut ataupun air masin, yang kita tak boleh 96.5%. Kita bayangkan 96.5% itu adalah air laut yang kita tak boleh guna pakai untuk minum. Kecualilah kalau kita buat desalination dan sebagainya, kita boleh minum. Jadi air yang bukan fresh water, it's not fresh water. Jadi 96.5%, cuma kita ada 3.5% sahaja yang air ataupun fresh water ataupun air permukaan. Tetapi dalam 3.5% yang kita ada itu, 68.7% adalah ada dalam bentuk air batu di kutub utara dan kutub selatan. Dan juga ada ice cap dia, dan kemudian ada di glacier. Terbayangkan dekat hampir-hampir 70% adalah air mentah kita ataupun air fresh water kita adalah ice. Jadi kita bayangkanlah, cuma kita ada lebih kurang dalam 30.1% adalah air di bawah permukaan bumi. Air di permukaan bumi. Tetapi percaya ataupun tidak, sebenarnya tasik yang ada di seluruh dunia ini, kalau kita combine up semua, dia cuma menyumbang kepada 0.26% sahaja kepada fresh water. Dan yang paling unik sekali adalah sungai. Sungai, yang mana-mana ada sungai di seluruh dunia ini, dia boleh membekal air tawar kepada kegunaan kita. Cuma dalam 0.006% sahaja dia punya proportion dia. Tapi dengan lain perkataan, kalau sekiranya kita hendak guna fresh water, yang paling banyak adalah dia adalah daripada groundwater, ataupun air sumber daripada air bawah tanah. Jadi sebelum ni ada juga Pak Chu menceritakan tentang kitaran air macam mana berlaku. Jadi apabila panas terik matahari di permukaan laut, maka naiklah H2O ataupun wap-wap air naik ke udara, naik ke atas ke atmosfera, dan itu adalah dalam bentuk H2O. Dan kemudian daripada situ ada pengumpulan, dia berkumpul di sana, kemudian berlaku condensation, kemudian akan berlakunya hujan. Jadi hujan itu kalau dia turun di kawasan beriklim sejuk, dia akan jadi snow. Kawasan di tempat kita akan turunlah sebagai hujan, hujan biasa. Dan kemudian ada ketikanya dia turun juga sebagai hujan batu kalau sekiranya proses yang berlaku di bahagian atas itu adalah keadaan cuacanya adalah sedikit berbeza.
Pak Chu sendiri pun tak faham macam mana terjadinya hujan batu di kawasan kita ni, kawasan tropika ni. Tapi walau macam mana pun kita sama-sama lah mencari maklumat berkenaan. Jadi yang apa yang jelasnya adalah di sini adalah sumber daripada air yang turun daripada sebagai air hujan dan menimpa bumi, menimpa daratan. Daripada daratan itu adanya proses infiltration ataupun masa peresapan air ke dalam di bawah permukaan bumi. Jadi peresapan itulah akan menghasilkan air di bawah permukaan bumi ataupun kita panggil dia sebagai air tanah. Air tanah inilah yang selalu sebagai recharge atau kalau hujan dia akan menambahkan pada kuantiti air yang ada di bawah permukaan bumi. Okey, kalau musim kemarau, jadi dia punya paras air bawah permukaan bumi itu adalah turun sedikit sebab dia tak ada recharge atau tak ada sumbangan daripada air hujan. Jadi inilah dia punya kepentingan yang ada kepada air di bawah permukaan bumi. Jadi air di bawah permukaan bumi ini adalah memang banyak. Sebagaimana yang Pak Cu cerita tadi, yang fresh water yang kita ada tu lebih kurang 70% daripada ais dan kemudian cuma 30% sahaja daripada underground water yang kita boleh guna pakai. Tapi di dalam underground itu pun dia ada macam-macam, sama ada dia duduk di dalam pasir pasir yang loose, itu kita panggil sebagai aquifer. Aquifer atau kawasan takungan air di dalam pasir yang loose atau pasir yang proy. Jadi di dalam pori-pori pasir itulah maka air itu ada. Tapi air ada di situ bukan sahaja dia menetap di situ, tetapi air itu mengalir dari satu tempat ke satu tempat yang lain di bawah permukaan. Mana dengan kata lain, berlakunya kitaran peredaran air di bawah permukaan bumi. Dan kemudian ada juga air yang bukan duduk di dalam pasir begini, tetapi duduk di dalam batu. Tapi di dalam batuan itu batu yang telah mengalami retakan. Banyak retakan yang ada di dalam batuan dan kemudian air boleh masuk di dalam retakan berkenaan dan itu menjadi satu takungan air. Jadi kalau kita jumpalah air yang jenis macam ini, sifat-sifatnya macam ini, air yang duduk di dalam retakan di dalam batuan, dan kalau sekiranya kita keluarkan air berkenaan, itu boleh diklasifikasi sebagai mineral water ataupun air mineral. Tetapi dalam loose sand ini ataupun dalam batuan yang proy ini ataupun dalam pasir yang proy ini, kita masih lagi belum diklasifikasikan sebagai air mineral. Itu sebagai air tanah biasa. Jadi air tanah pun ada macam-macam jenis. Air bawah permukaan ini ada macam-macam jenis. Ada yang cetek. Mana cetek tu macam orang kata kita gali lebih kurang dalam 2 meter tapi dah ada air. Itu kita panggil dia sebagai yang betul-betul push water table atau water table yang ada paras air yang ada di atas ataupun yang paling rendah. Tetapi paras air begini, air yang di sini biasanya akan mengalami pencemaran sedikit daripada effluent daripada atas, dan mungkin ada banyak E. coli dan juga banyaklah orang kata kalau sekiranya ada pencemaran akan boleh masuk di dalam sistem air begini. Tetapi dalam bentuk air tanah yang komersial, dalam komersial biasanya dia akan ada proses penggurudian air, tetapi dalam keadaan yang dalam ataupun dengan kata lain boleh mencapai kepada 100 meter, 200 meter di bawah permukaan bumi, mana dia akan melepasi beberapa peringkat pelapisan tanah yang mana sehinggalah menjumpai satu kawasan takungan air yang bersifat confine ataupun tertutup oleh satu lapisan clay atau kawasan penebat. Maka air yang begini tidak
kebiasaannya adalah tidak tercemar oleh sebarang effluent daripada atas. Inilah sumber-sumber beginilah yang digunakan pakai di dalam water supply. Masalah air yang berlaku di Kelantan, di Kelantan, di mana kalau diceritakan bahawa air di Kelantan ini adalah berkarat ataupun merah warnanya, dan kemudian kadang-kadang buka paip keluar angin, bukan masalah yang berkaitan dengan geologi sebenarnya. Jadi geologi adalah kita cuma kena pasti kawasan mana yang ada air, dan kemudian kita tengok, kemudian daripada situ kita boleh calculate ataupun kita boleh buat perkiraan berapa volume, berapa jumlah air yang ada, dan kemudian berapa kadar yang kita boleh pump. Kita boleh pump ke permukaan supaya tidak akan berlaku satu fenomena yang boleh menjejaskan kawasan sekitar dia. Ini adalah kerja-kerja yang seharusnya dikendalikan oleh seorang ahli geologi. Jadi masalah water supply dan sebagainya itu bukan masalah sebagai seorang geologis. Jadi sebagai contohlah air yang dikeluarkan di Kelantan itu adalah dia punya fresh water yang diambil jauh di bawah permukaan bumi, 100 meter, 200 meter di bawah, dan kemudian dipumpnya ke atas, dan kemudian dibuatnya prosesan dia. Jadi processing dia itu memang memberi satu kaedah yang amat kritikal jugalah, sebab air tanah ini biasanya mengandungi banyak kandungan iron, Fe dia. Fe yang ada di bawah sana, 200 meter di bawah sana adalah Fe2 campur ataupun 2+, atau ferrous. Kemudian dia ada Mn, manganese. Dia ada manganese. Jadi apabila dia keluar je ke permukaan, Fe yang kurang stable, Fe2+ yang kurang stable tadi, dia akan oxidize ataupun berlaku pengoksidan. Jadi pengoksidan ini dia akan menjadi Fe3+. Sebab itulah dia akan jadi tiba-tiba air yang jernih menjadi merah. Tapi walau macam mana pun, proses perawatan air yang berlaku tu memang dah dibuat proses tapisan dan sebagainya, dikeluarkan Fe dan sebagainya, dan hasil daripada situlah maka barulah disalurkan untuk kegunaan kepada pengguna. Jadi masalah yang lain-lain yang kata air merah dan sebagainya tak keluar, itu Pak Chu tak tahulah. Tapi yang Pak Chu tahu bahawa kuantiti air yang ada di Kelantan itu adalah memang banyak, memang mencukupi, dan kemudian dia punya kualiti pun adalah baik. Itu sajalah yang Pak Chu boleh komen tentang perkara berkenaan. Sebab bukan apa, Pak Chu pun terpanggil jugalah apabila banyak permasalahan yang timbul melalui sosial media dan sebagainya tentang keburukan yang ada terhadap dilemparkan kepada air Kelantan. Jadi sepatutnya kita sebagai seorang geologis ini perlu memberi bantuan kepada air Kelantan jugalah, dan kemudian dari segi awareness kita kena cerita juga kepada masyarakat apa perkara yang sebenarnya yang berlaku. Jadi sebenarnya kita penggunaan air tanah ini adalah seharusnya kita lebih meluas sebab kita banyak lagi tempat-tempat yang lembangan-lembangan yang besar-besar yang ada di Malaysia ini, dan kemudian sumber airnya adalah banyak, dan kemudian kita boleh guna pakai untuk penggunaan domestic uses untuk masa akan datang. Jadi itu sajalah yang Pak Chu boleh ceritakan tentang air tanah. Jadi air tanah ini adalah satu sumber
sumber yang amat berguna dan amat penting untuk kehidupan kita, untuk manusia sejagat. Jadi kita bayangkanlah air tanah yang bersih, bebas daripada sebarang pencemaran, kita bandingkan dengan air permukaan yang penuh dengan bermacam-macam pencemaran yang berlaku. Jadi kita sebagai pengguna, kita boleh tengok, boleh fikirkan yang mana yang baik untuk kita menggunakan sumber berkenaan secara optimum. Jadi itu sajalah daripada Pak Chu. Jadi mudah-mudahan perkongsian ini Pak Chu rasa janganlah anggap perkongsian ini sebagai satu perkara yang sensitif. Jadi inilah merupakan satu realiti yang perlu kita hadapi bersama. Itu sajalah daripada Pak Chu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.